Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akasha bin Rosli, nombor metrik 051856. Jadi dengan kesempatan ini saya akan membuat sedikit pembentangan ringkas berkenaan subjek akhlak wa tasawuf, kod subjek USD 10302 yang diajar oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Saiful Bahri bin Abdullah, InsyaAllah. Jadi tajuk saya pada kali ini yang mana diberi tugasan membuat pembentangan dua sifat, iaitu mahmudah dan juga mazmumah. Jadi saya mengambil sifat mahmudah iaitu fil khauf, takut, dan sifat mazmumah iaitu hasad, ini dengki. Jadi kita pergi satu persatu, iaitu kita pergi kepada sifat mahmudah yang pertama iaitu fil khauf, iaitu takut. Jadi insyaAllah saya akan bentangkan dan akan ditayangkan slide juga sebab apa di sebelah saya ini, insyaAllah. Jadi apa yang dikaitkan dengan takut? Takut ialah rasa takut ataupun rasa gemetar, rasa kerisauan. Okey, rasa risau akan dosa-dosa yang kita lakukan, rasa gemetar dengan apa yang kita bakal lalui pada masa akan datang, pada sekejap lagi, sesaat nanti, dan kita tak tahu pun apa yang tersirat, apa yang tersurat yang Allah telah tetapkan. Jadi itulah yang kita kena tahu. Ketakutan yang pertama ataupun yang paling utama, yang aula sekali, iaitu hakikatul khauf minallah ta'ala, iaitu hakikat takut kepada Allah Subhanahu Taala. Yang mana kita iktikadlah hati kita, adakah Allah terima keampunan kita, adakah Allah terima kita punya ibadah kita, adakah Allah terima kita punya akidah kita. Kita rasa takut dengan tu. Tapi takut pada Allah ini bukan bermaksud kita kena berputus asa. Itu yang salah. Yang mana mahmudah ni, mana ini memberi kebaikan pada diri kita, kita takut kepada Allah, yang mana kita akan dekat lagi kepada diri Allah Subhanahu Taala. Yang mana kita takut akan dosa-dosa yang kita lakukan, dan kita takut dengan sifat-sifat Allah yang maha besar, sifat-sifat Allah yang maha perkasa, sifat-sifat Allah yang maha kesempurnaan. Okey, itu adalah hakikat takut kepada Allah. Dan Allah juga berfirman dalam surah Al-Fadhil, iaitu sesungguhnya orang yang paling takut, hamba-hambaku yang paling takut kepada Allah SWT adalah ulama, orang-orang yang berilmu. Jadi nak takut kepada Allah juga kita perlu berilmu. Sebab takut, banyak juga takut. Kadang kita takut pada hantu, kita takut pada manusia, kita takut pada binatang dan sebagainya. Tapi hakikat takut pada Allah adalah sebenar-benar ketakutan yang perlu ada pada diri kita. Jadi itu pertama, hakikat takut. Yang kedua iaitu cara mengubati rasa takut. Yang pertama iaitu mengenal Allah, ma'rifatullah ta'ala. Macam mana kita nak kenal Allah? Kita kena kenal lah sifat-sifat Allah. Sifat 20, sifat yang wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, asmaul husna, nama-nama Allah, nama-nama kebesaran bagi Allah. Dengan mengetahui ataupun dengan mengambil ilmu tentang ma'rifatullah, tentang mengenal Allah, benda ini, perkara ini mampu menjadikan kita rasa takut yang positif, bukan takut yang negatif. Jadi kita akan rasa takut bahawa kita ni layak ke menjadi hamba Allah yang bertakwa, layak ke menjadi hamba Allah yang menuju ke syurga Allah. Itu takut yang betul lah. Okey, itu cara ubat utama. Yang kedua, kita kena melihat orang-orang yang takut pada Allah. Macam dalam firman Allah tadi, orang yang paling takut dengan Allah adalah orang-orang yang berilmu. Selain itu juga, iaitu alim ulama, iaitu para wali, para sahabat, nabi-nabi, para rasul. Itu adalah mereka-mereka yang paling takut dengan Allah. Kerana apa? Kerana para nabi maksum, para rasul pun maksum. Yang ini mereka terhindar daripada perkara-perkara yang tercela. Sedangkan Nabi Muhammad SAW sendiri juga, walaupun maksum, ada confirm masuk syurga, tetap beristighfar pada Allah SWT 100 kali sehari. Ini menunjukkan Rasulullah SAW pun berasa takut. Tetapi rasa takut Rasulullah tu rasa yang positif, rasa takut yang positif. Kerana setiap kali Rasulullah takut pada Allah, Rasulullah beristighfar, minta ampun pada Allah SWT. Okey. Dan yang seterusnya iaitu kita rasa macam nak takut kepada Allah, kita kena tasydid dalam hati kita bahawa kita ni adalah hamba. Okey, bahawa kita ni adalah hamba. Secara kronologi lah, seorang hamba akan takut kepada tuannya. Betul tak?
So bila kita rasakan diri kita hamba, Allah adalah Tuhan, automatically kita akan rasa takut pada Tuhan kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu bagi subtopik yang kedua, iaitu cara mengubati rasa takut. Dan yang ketiga, yang terakhir bagi tajuk fil khauf, rasa takut ni, iaitu ketakutan ini akan membawa kepada kebahagiaan. Betul, ketakutan akan membawa kepada kebahagiaan. Seperti mana saya menceritakan tadi, Rasulullah SAW sendiri beristighfar sehari lebih kurang 100 kali beristighfar. Itu paling sedikit Rasulullah beristighfar, yang mana membawa kejayaan nikmat iman, nikmat Islam tu sehingga kini. 1400 tahun dahulu Rasulullah berdakwah, tapi dakwah Rasulullah tu sehingga kini masih wujud lagi. Islam tu sampai pada masa kini. Itu menunjukkan kebahagiaan sa'adah. Kebahagiaan sa'adah, yang mana bila kita rasa takut, kita akan berusaha sungguh-sungguh untuk fight, untuk lawan rasa takut tu. Yang kedua, iaitu saya ingin berceritakan kepada sahabat Nabi, iaitu Umar Al-Khattab. Beliau ada berkata, andai kata diumumkan semua orang masuk syurga kecuali seorang, bahawasanya aku takut yang seorang itu adalah aku. Dan andai kata diumumkan semua orang masuk neraka kecuali seorang, beliau akan berharap pada Allah SWT yang kecuali seorang itu yang masuk syurga itu adalah dia, adalah beliau sendiri. Jadi takut ini perlu diselangi dengan harapan yang membawa maksud kita takut, ya Allah, aku takut padamu ya Allah, tapi aku berharap juga padamu ya Allah. Dengan ketakutan ini aku mampu menjadi hamba-Mu yang baik, menjadi hamba-Mu yang soleh, dapat syurga-Mu, mengelak diri daripada neraka-Mu. Jadi itulah, takut dan harapan perlu bersama, tetapi harapan tu perlu kurang daripada takut, kerana takut tu yang paling utama. Jadi sampai di sini dahulu untuk yang mahmudah. Seterusnya kita akan pergi pada mazmumah pula. Pergi pula pada tadi mahmudah, iaitu sifat takut. Sekarang kita pergi pula kepada sifat mazmumah, iaitu fil hasad. Apa maksud hasad? Kebanyakan orang Malaysia ni, typical Malaysia ataupun orang-orang Melayu akan cakap hasad dengki, hasad dengki, hasad dengki. Sebenarnya hasad ni adalah perkataan Arab, bahasa Arab yang bermaksud dengki. Tapi orang Malaysia ataupun orang-orang Melayu cakap, kau ni hasad dengki, tok tu, itu hasad dengki tu. Sebenarnya hasad adalah perkataan bahasa Arab dan dengki adalah perkataan bahasa Melayu. So hasad bermaksud dengki. Jadi dengki, kita definisikan dengki. Dengki ni ialah suka akan tertariknya ataupun suka akan ditarik akan nikmat daripada seorang yang Allah turunkan kepadanya, dan juga suka akan turunnya musibah kepada kepada seorang. Contohlah, kawan saya dapat hadiah kereta. Jadi saya dengki dengan berdoa kepada Allah, ataupun saya buat apa-apa je lah untuk kereta tu rosak, ataupun kereta tu hilang, ataupun kereta tu accident ke sebagainya. Itu adalah salah satu hasad dengki. Saya cemburu yang dia ada kereta baru, dan saya buat sesuatu supaya kereta tu hancur, rosak dan sebagainya. Itu adalah hasad dengki. Jadi hasad dengki ni hukumnya adalah haram. Kenapa saya cakap haram? Sebab hasad dengki ni merupakan penyakit-penyakit hati. Antara penyakit-penyakit hati selain daripada riak, ujub, takabur dan sebagainya. Jadi hasad ni adalah salah satu penyakit hati, yang mana kalau kita rasa penyakit bawah pinggang, penyakit jantung, penyakit cemanis dan tinggi tu adalah penyakit kronik, sebenarnya penyakit-penyakit hati ni adalah lagi kronik. Kerana kalau penyakit darah tinggi, sakit jantung, itu hanya merosakkan diri kita sendiri. Tetapi kalau penyakit hati ni bukan setakat diri kita, hatta diri orang lain, orang sekeliling kita boleh memudaratkan. Jadi untuk pengenalan hasad, itu dengki pada apa kita cemburu akan nikmat orang lain, dan kita nakkan kenikmatan tu ditarik balik dan musibah tu datang pada dia. Itu dengki, pengenalan dengki. Jadi macam mana kita nak elakkan ataupun kita nak mengubati penyakit dengki ni? Yang pertama sekali, iaitu kita kena tahu bahawa penyakit dengki ni bukan saja bermudarat kepada diri kita. Yang mana bila kita dengki pada orang, pertama sekali kita punya pahala terbakar, pahala hilang dan dosa bertambah. Itu yang pertama. Dan juga penyakit dengki ni juga akan memudaratkan kepada orang lain. Macam saya cakap tadi,
Kalau kita rasa penyakit penyakit bawah pinggang, darah tinggi tu berbahaya, salah. Kerana penyakit tu hanya individu, diri kita saja yang memudarat. Tapi kalau penyakit hati, kita akan memudaratkan orang lain. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita kena tahu hukum. Hukum hasad atau dengki ini adalah haram, iaitu berdosa jika kita mempunyai sifat ini. Jadi kalau kita dah tahu haram, kita kena cuba elakkan perkara haram. Kerana perkara haram adalah berdosa dan perakhirannya hanyalah neraka jahanam, iaitu neraka Allah SWT. Itulah cara kita nak mengelakkan daripada sifat hasad ni. Seterusnya, macam mana kita nak mengelakkan daripada dapat dosa-dosa hasad ni? Okey, saya akan terangkan dua cara. Yang pertama sekali iaitu kita kena cuba untuk tidak menzahirkan perasaan dengki kita. Kerana sifat ni adalah sifat semula jadi. Okey, sebab diri kita ni ada kebaikan dan keburukan. Keburukannya antaranya ialah sifat dengki lah. Secara fitrahnya kita akan rasa jealous bila seorang mendapat nikmat. Tapi kita kena cuba elakkan daripada kita zahirkan. Seperti kalau kita nampak kawan kita dapat kejayaan, contohlah dapat kereta baru, kita lihat benda tu, kita kena ingat, oh ini adalah usaha dia. Kita kena tahu ini adalah satu nikmat untuk dia. Allah akan bagi nikmat juga kepada kita. Semua orang Allah akan bagi nikmat, tapi dengan cara yang lain. Okay, so kita jangan menzahirkan rasa hasad dengki itu. Yang kedua, kita kena rasa benci dengan hasad dengki ni. Kenapa? Macam saya cakap tadi, dia bukan memberi memudarat kepada diri sendiri, tapi kepada orang lain juga. So kita kena tahu bahawa hasad dengki ni adalah perkara-perkara yang memudaratkan, dan kita kena rasa benci. Jadi itu adalah dua perkara yang mampu mengelakkan kita daripada dosa-dosa hasad ataupun dosa-dosa dengki. Jadi insya-Allah selamat beramal. Jazakumullahu khairan katsiran. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.